Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Buat pertama kalinya dalam sejarah Pandai Laju, hari ini kita akan review sebuah helikopter Bell 407 GX. Dan sekarang ni abang berada di Systematic Aviation Services ataupun SAS yang berpangkalan di Subang. Serius wait, hari ni aku cukup super duper excited. Dan bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Rasa-rasa pilot bagi aku test drive tadi. Okay, bersama dengan abang adalah Kapten Hafiz. Hari ini, apa macam Kapten? Apa khabar hari ini? Baik. Sihat Handsome lah Kapten hari ini. So Kapten, boleh tak? Yang ini tugas-tugas ni kita kena bagi Kapten jawab lah. So ada banyak soalan yang Kapten akan jawab lah. So sebelum tu kita bertanya dulu, apa sebenarnya untuk SAS ni, boleh terangkan sedikit tak pasal apa itu SAS? Okay, SAS Systematic Aviation Services. And company ni established in 1992. Okay. By arwah Cik Ismail Asyari, ayah kepada CEO kita sekarang, Misida. And sekarang kita ada 5 hangar station in Subang. Oh okay, satu Subang. And then kita ada lagi 2 base dekat Sabah dengan Sarawak. Oh okay. Yes. So basically that's about SAS lah. Okay, so basically SAS ni dia provide apa servis yang ada sebenarnya? Okay, kita punya main ialah kita buat maintenance. Okay. So any aircraft, helikopter yang nak buat maintenance, kita boleh provide. Okay. And then next one, kita ada buat charter helikopter dengan kapal terbang. So basic charter is macam buat sewa lah. Anyone yang nak pergi mana-mana, kita boleh provide that service. Okay. And then last is kita ada juga buat training untuk train engineer. Oh. So 3 lah main dia. So kiranya untuk train dan juga dari segi maintenance, so adalah open kepada mana-mana yang nak buat lah kiranya tu. Yes. Oh okay. So kiranya selain daripada helikopter, so boleh terang tak apa range yang ada dekat SAS sekarang ni? Dari segi heli. Dari segi apa tu? Okay, untuk helikopter kita ada 4 jenis sekarang under SAS. Okay. Kita ada Robinson 66. Okay. Kita ada Bell 407. Okay. Bell 545 dengan AS 350 ataupun juga dia orang panggil H125. Okey. Yang ni adalah untuk heli lah. Yes. Untuk yang ni cuma ada heli saja, betul? Heli. Untuk fixed wing kapal terbang kita ada Cessna 208 sahaja buat masa sekarang. So ada jugalah kapal terbang. Okey. Saya tertarik kepada yang sewa tadi dulu kan. Macam mana pengiraan dia tu? So adakah by person ke, by hour ke, macam mana, ataupun per trip ke? Okey. Untuk sewa, kita akan kira by hour. Oh, by hour? By hour bukan maksud kita sewa pukul ni sampai pukul berapa, kira jam tu, kira airtime. Oh, kira airtime start daripada dia terbang lah? Yes. Okey, start daripada take off lah? Sampai landing, itu kira airtime. Oh. And then range harga, sebab kita ada banyak aircraft. Okey. So saya bagi range, harga dia lebih kurang 6,000 hingga 10,000 sejam, depending on berapa besar aircraft tu. Okey, 6 sampai 10 lah, 6,000 sampai 10,000 sejam. Oh, dia bukan kira per trip, kira per hour, tak kisah trip tu berapa jauh. Janji asalkan within per hour berapa lama flight, akan dikira macam tu. Yes. So kalau lagi jauh maknanya lagi lama lah. Okey. Kita punya trip. Okey, kiranya kalau saya nak bercuti dekat Langkawi, berapa jam kan? Langkawi pergi balik lebih kurang 4 jam. Oh, pergi balik 4 jam. 2 jam lah. So, next saya nak minta Kapten ceritakan lebih lanjut lah pasal Bell 407 ni. So, I think Kapten lagi arif pada saya. Saya review kereta. Tapi untuk yang ini, kita kena serah pada Kapten. Okey. Okey, Kapten. So, saya tengok kat sini saya nampak ada 2 bilah, 3 bilah. Macam yang ni 4 bilah kan? So, sebenarnya apa beza dia sebenarnya? Satu, sebab design. So, different manufacturer macam yang ni, Bell yang design. Okey. Dia design this aircraft untuk 4. Okey. And then yang lain pun sama juga based on design. Tapi dia ada efek juga performance. Oh, ada efek? Berapa banyak bilah, yes. Adakah makin banyak bilah lagi laju?
performance lagi power? Dia bukan sekadar untuk kelajuan, dia ada performance untuk power yang dia boleh angkat. Berapa Load lah. berat load yang dia boleh angkat. So benda tu semua ada efek lah. Performance untuk high altitude. Okey. Yes. Faham. Okey, maksimum ada berapa blade saja? Yang lain-lain lah kiranya. Yang Maximum? lain-lain, yang 8 main rotor blade pun ada, Russia punya helikopter, tapi itu kira besar sangat lah. Kiranya lagi banyak blade, lagi besar lah saiz itu. Dia punya rule lebih kurang macam tu. Kalau helikopter tu besar, usually banyak lah dia punya blade. Okey. So kita dah terjawab lah kenapa ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 sampai ada 8. 8 aku tahu ini 8. Okey. So next kita nak fokus dekat Bell 407 ni lah. Okey. So mungkin Captain boleh ceritakan sikit ke apa benda kita macam anggap macam Boleh. review kereta Boleh, lah. Nanti kita boleh. review helikopter kali ni. So apa yang ada? Okey. Ni saya nak tahu ni. Untuk okey kita start dengan depan. Yang ini untuk apa tu? Ni dia panggil pitot-static. Benda ni untuk detect kita punya speed. So macam kereta dia detect dekat rotation tayar. Betul? Yang ni dia pakai angin untuk check kita punya speed. Sebab kita tak ada tayar. Betul. So kiranya ini kemasukan angin dia boleh detect berapakah kelajuan kita pada waktu itulah. Betul. Pakai ni beb. Satu batang ni ya. Okey. So next bawah ni apa pula? Okey, bawah ni sama dengan yang atas. Kita ada 2. Ini optional equipment. Okey. Dia panggil wire cutter. Ini untuk in case kita tak nampak wire masa terbang, bila kita lalu atas ataupun bawah, benda ni boleh tolong potong, kita kira tak terselamat lah. Okey, faham. Tapi bukan semua heli adalah. Bukan, sebab kira optional. optional lah benda tu. Okey, kita dah tahu yang ni. Kita beralih sikit tengok apa yang ada kat sini lagi. Okey, saya nampak pada masa sama dekat atas tu ada putih yang tu apa benda tu? Okey, 2 ni antena untuk kita punya radio communication. Communication dengan ni lah. Ya, dengan tower. Dengan tower lah. So ni antena. Yang putih-putih, usually putih semua tu adalah antena. Okey, antena tower bukan antena radio bukan Bukan. Tapi boleh ada radio katanya? Tak ada kan? Dalam ni tak ada. Tak ada. Tapi boleh dengar lagu lah. Boleh dengar lagu? Boleh. Okey. And then sebelum kita miss, yang ni Yang ni okey. dia panggil static pod. Ini untuk detect kita punya ketinggian. Altitude lah. Altitude. Betul. Okey, kita speed dah ada, altitude dah ada. Dia dengan kau tengok teknologi dengan lubang-lubang macam tu saja dia dah boleh detect berapakah ketinggian biasanya kan. Dan tapi biasanya kalau heli tak fly tinggi kan. Usually kita tak fly tinggi. Untuk kita punya operation maksimum 2-3 ribu kaki. 2-3 ribu kaki. Tapi sebenarnya kalau ikutkan heli dia boleh pergi berapa tinggi saja? Lagi tinggi. Kalau untuk spesifik Bell 407 ni, dia boleh pergi up to 20,000 kaki. 20,000 kaki? Tapi kita perlu oksigen apa segala lah. Ada juga operation yang perlukan 6-7 ribu. Apakah faktor? Adakah dari segi trafik ataupun cuaca? Adakah bergantung pada itu? Dua-dua boleh jadi faktor. Trafik, cuaca, and then kadang-kadang kita hantar barang dekat high altitude, dekat gunung 7,000 kaki, terpaksalah kita naik. Tapi adakah untuk sebarang perubahan tu semua kena melalui tower ke ataupun as a pilot boleh buat decision sendiri pada waktu itu? Kalau emergency, it's all up to pilot. Sebab yang kita nak selamatkan dulu. Betul. Kalau tak, kita bagi tahu dia, tak sempat pula kita selamat kan. Betul. So kiranya anything melibatkan ketinggian semua kena melalui tower lah, begitulah. Yes, kena bagi tahu. Dia sebagai perantara lah benda tu kan. Okey. So next yang ini position saya nampak is it apa? Total ada 6 seat Untuk aircraft ni boleh 7 seat. 7 seat. 7 seat. 1 plus 6 lah kiranya. 1 plus 6. Okey. Depan 2, belakang 5. So depan kita tengok kejap lagi. Okey. Bila kita masuk dalam. Okey. Belakang. Pilot pandai bagi dia bagi tips sikit ni. Okey. Belakang. Belakang boleh 5 ke, Cap? 5. Sekarang nampak macam 4 kan? So bila kita tolak yang ni naik, kiranya dia ada armrest. Kiranya kalau tak nak armrest tu dia boleh tarik lah. Tapi yang seat kelima tu agak Budak-budak sempit lah. Untuk budak. Untuk yang kurus budak-budak boleh lah. Aku definitely tak boleh lah. Tapi of course tengah tu memang ada seat belt sekali lah, sama juga lah. Ada, sama semua ada. Konsep sama lah macam kereta kan. Sama ada kita tak armrest ataupun yang ni lah. Okey. Yang ini kita akan cerita lebih lanjut nanti masa kita test drive nanti. Okey. So next yang ni pula. Yang ni of course untuk minyak lah. Yes, ni pot minyak. Pot minyak. Yang ni full tank boleh berapa liter? Boleh isi 480 liter lebih kurang. Okey. And then dia consume 190 liter sejam. Satu full tank 2 jam setengah punya endurance. Okey. So basically after 2 jam kita akan
plan untuk 2 jam and then kita land untuk misi minyak. Okey, dan ini mungkin soalan nampak macam soalan bongok sikit lah. Kita tak tahu benda tu. Tak ada. Kita bertanya kan. Macam kereta biasanya kita ada grade kan. 95, 97, 98, 100. Okey. So, macam mana pula untuk aircraft sebenarnya? Okay, untuk helikopter ni, dia pakai sebab enjin turbine. Okey. So, kita ada Jet A1. Nama dia Jet A1 lah? A1, dia macam diesel version aircraft lah, untuk aircraft lah. Okey. Untuk kapal yang pakai piston pula, kita ada F-gas 100. So tu petrol. Tu petrol. Yes. Oh, dia ada diesel version dan dengan petrol version. Yes. Sama tak macam kereta? Kalau diesel kan kalau ada keluar asap-asap, adakah sama ke dengan heli? Yang ni tak ada asap. Tak ada, okey. Don't worry. Ini kalau keluar asap, passenger pun tak nak naik. Tak ada, tanya kita tak tahu benda tu kan. Okey. Tak apa, kita tak tahu, kita tanya. Kan. Okey, ini untuk yang ni. Tapi apa pula yang bawah tu? Ni drainage punya port. Apa function dia? Function dia, kita ada engine bay, ada lubang apa semua untuk cooling. Okey. So air boleh masuk. Betul. Walaupun dia tak masuk enjin, tapi dia ada dekat dalam kompartmen tu. Okey. So dia akan ada drainage satu untuk keluarkan semua benda tu. Oh, okey. Tapi of course, I think aircraft sama juga dengan kereta dan sebagainya, aerodinamik sebagainya. Adakah ini pun salah satu aerodinamik juga kiranya? Yes, design dia design untuk aerodinamik lah, untuk efficient. Okey. So next apa lagi Captain yang saya patut tahu? Kalau nak tengok engine bay pun boleh. Tengok engine bay pun boleh tak? Boleh, sama macam kereta juga. Oh, boleh tengok weh. Boleh tengok. Jangan sekali kau nak tengok engine. Okey, ni engine dia. Ini engine Yes. Dia engine tak macam kereta kat depan. Betul. Yang ni kat tengah. Okey. Ini adalah Rolls-Royce engine kot? Rolls-Royce engine. Rolls-Royce engine. 250 C47B. Okey, so kiranya dia adalah single engine kan, betul kan? Single engine. So ada heli yang ada double engine, dua engine, tapi ni dua single engine. Ni single engine. Okey, single engine. Rolls-Royce tu nampak tu. Rolls-Royce kat situ. Ada tag Rolls-Royce. Ada kat situ. Tapi kebanyakan aircraft memang pakai engine Rolls-Royce lah kan, kebanyakan dia. Rolls-Royce banyak jenis, GE. Yes. So, next apa lagi? Next, Yang ini ini? sama kat tadi macam saya cakap, benda yang putih-putih ni Antena. mostly dia antena. Okey. So untuk radio navigation. Untuk heli, sebenarnya ada ke tempat simpan barang? Ada on the other side, on the left. Untuk kapal ni dekat kiri. Ada, memang ada lah. Ada. Tapi buat bercuti takkan nak banyak kan. Alah, helikopter baju beli kat situ lah. Betul. Kau tengok. Okey, kita movie sikit. Ada apa lagi, Captain? Yang ni? Ni tak ada apa, banyak helikopter yang ada. Ni ada rear camera. So Rear kita camera? boleh tengok belakang. Untuk safety lah. Kapal ni dia ada buat safety feature Front macam tak ada lah kan? Front kita nampak sebab kita kan? boleh tengok. Oh, ni rear camera? Rear camera ada. Tapi, is it recorded ke tidak? Tak. Ni recorded untuk lah. kita monitor je. Monitor je lah. Oh, betul juga kan? Takkan kita nak side mirror pun tak ada kan? Tak ada. Betul lah. Okey. So, next ke sini, yang ini untuk, ni fix kan? Ni tak ada apa-apa lah. Ni fix. Ini Lebih pada kestabilan? stabil. Ini vertical stabilizer untuk control direction. Okey. And then yang ni horizontal stabilizer. Alright. Control up and down. Oh, okey. So dia stabilizekan kita punya Okey. inilah So, attitude. dan seterusnya kalau kita pergi ke belakang, yang ini pun sama juga, tidak ada perubahan. Sama. Dan apa yang timbul ni, Captain? Okey, ni dia panggil tail guard. Tail guard ni in case kita kena buat emergency landing ke apa, kita akan flare sikit, dia panggil Betul. flare. So untuk elakkan rosakkan benda ni. Oh, Benda ni macam kena ni penghadang je lah kiranya. Yes. Anything Betul. yang berlaku yang inilah, bukan yang inilah. Mhm. Okey, yang ni kos mahal kan ini kan. Betul. Okey. Betul. Sama juga dengan motor dan sebagainya. Kita ada kadang-kadang jatuh kan benda tu kan. So dia ada penghadang itulah. Dan of course yang ni, yang belakang ni I think yang ini adalah kipas yang untuk kawal Betul. kiri dan juga kanan. yes, Betul direction. Direction lah. Which dia kita control dekat dalam. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak control. Okey lah. Kita masuk dalam tu. Right. Okey. Saya dah excited ni. Okey, jom jom. Captain. Masuk. Sila. Okey, so terbukti aku boleh masuk aku boleh jadi seorang Captain, betul Captain Betul. Saya Boleh. saya dengan Captain tau. Okey Captain, so mungkin boleh cerita sikit dalam ni sebab memang aircraft memang banyak butang-butang lah kan. So mungkin Captain boleh tunjukkan as general biasa apa yang akan digunakan. Okey. So nak hidup ni bukan tak ada guna kunci. Tak ada kunci. Tak ada kunci Kita ada kunci untuk pintu saja. Okey. Untuk start, battery on, tekan switch, Okey. dia on. Okey. So first saya akan tunjuk control dulu. Okey. So dekat kaki tu, Okey, yang ni. tadi saya cakap dekat belakang blade 2 tu, Betul. kita control pakai kaki tu. Kaki ni. So basically kita control direction, flat direction.
kiranya sama ada ke kiri ataupun ke kanan je tu Betul. lah. Tapi secara flat lah. Secara flat. Okey. And then yang kat tangan ni dipanggil cyclic. Okey. Kiri, kanan, belakang, depan. Oh, semua kontrol sini Yes. Oh, okey. And then last untuk control dia panggil collective dekat tangan. Dekat tangan belah kiri pun ada. Oh, kiranya yang ni adalah melibatkan speed. Yang tu throttle. Kita akan set satu throttle and then komputer akan dia macam FCU kereta lah. Okey. Dia akan control. Oh, bukan kita all the way kita kontrol ni Tak tak lah. ada. Dia ada option ni untuk emergency. Okay. And then ni untuk turun naik. Kita angkat dia naik, kita tolak bawah dia turun. Oh, okey. So semua dalam masa flying semua bergerak sekali. Okey. I think adakah helikopter sama dengan aircraft ada autopilot? Ada certain helikopter ada autopilot, Okay. sama juga dengan aircraft. Okay. Fixed wing. Certain kapal tak ada autopilot, certain kapal ada. Okey, faham. Okey. And then sini kita ada instrument. Okey. Standby instrument 2. And then this helikopter dia panggil glass cockpit. Sebab ni dah full glass cockpit. Okay. Kalau yang lama-lama punya semua macam ni. Oh, beza. So banyak lah. Bezanya dulu adalah analog, tapi sekarang Betul. ni dia dah pergi ke Digital. digitalize lah benda tu. Betul. Yang ni gunakan Garmin tak kan? Yang ni ya. Garmin. Yes. Oh, okey. Dia panggil Garmin Z1000. Adakah kiri dan kanan adalah benda yang sama ke different? Ni PFD primary. And then ni secondary. Okey, faham. So kalau either one fail, kita boleh pakai lagi satu lah. But kita akan separate lah. Ini untuk kita punya indication. And then this side biasa kita akan letak dekat map. Oh. And then ni kita punya indication, macam lampu kat kereta tu. Okey. Ni kita punya failure ke apa ke. Okey, faham. So sama juga before start dia akan ada keluar lah 2-3 yang kuning kan. Betul. Ni pun sama Once dah juga. start dia akan hilang lah. Yes. Oh, konsep sama lah macam kita. Sama. Okey, interesting. Basically dalam ni lebih kurang macam tu je lah. Ini dia panggil circuit breaker. Dia kalau ada short circuit dia akan pop. Oh. So kita akan tahu lah. Tapi is it kalau nak take off semua ni kena test ke macam mana? Yes, kita akan buat test satu-satu. And then ada fuel pressure, aircon, kapal ni ada aircon. Oh, okey. So, Okey, don't saya worry. nampak aircon. Sekarang je panas ada sikit. ke kapal tak ada aircon? Ada ke? Ada. So- Kapal-kapal lama kita kena pakai ni. Tingkap lah. Pakai tangan, scoop masuk. Oh, pakai tangan scoop masuk? Betul. Oh, okey. And then itu je lah. Oh. Basically dalam ni. Okey, untuk yang ni maximum speed boleh pergi berapa? Okay, yang ni maximum speed dia punya never exceed speed is 140 knots. Tapi saya rasa tak salah saya 1 knot bersamaan dengan 1.8 km betul? Hampir 2 km lah. 140 knots lebih kurang 260 km per sejam. And tapi cruising untuk selesa apa semua kita pakai dalam 125 knots. Of course sama macam kereta juga, kalau cornering everything must speed lower sikit untuk ni ke tak perlu? Ni kalau kita nak buat tight turn sama juga macam kereta. Tight turn kita slow down. Okay. Normal turn just Turn je? 125 knot tu no problem. Oh, 125 knot no problem, 200 lebih Boleh. Oh, okey. So basically apa yang dia katakan, butang memang banyak. Nak belajar sesuatu aku kena ambil lesen lah. Baru boleh lah. Kalau tidak, tapi basically ini adalah general yang kita patut tahu lah. At least kita dapat tahu macam mana dalam ni ada apa kan. At least dah tahu ada analog digital. Oh, saya ada dengar ada ni Ada. kontrol. Ada. Ini yang orang lain dengar cakap lah. Sebab kita pun masih on dengan dia punya frekuensi. So sama juga kalau kita nak buat apa-apa, kita akan bagi tahu dia. Dia tidak akan clash ke kalau kita dengar orang cakap, kita bercakap Kita tak? kena tunggu timing. Dengar kosong, kita masuk. It's like walkie-talkie lah, sama bukannya tu lah sama konsep dia. konsep. Dan adakah tower ni, yang ni frekuensi ni akan berubah setiap kali untuk detect tower mana? Dia depend on location kita. Okey, Dia dah ada satu. So dah ada satu prosedur yang dia set, kita kena follow lah. Okey. Okey, sekarang ni saya dah tak sabar. Kita boleh ni kot, fly kot. Boleh? Boleh Jom. Saya bawa, boleh? Boleh? Tapi saya duduk bawah lah. Kan, kod kan. Dia kata okey, please take over. Okey, buat macam ni, mana tahu kan. Okey. So, next kita nak pergi ke City Tower. Okay, kita nak tengok, kita nak feel macam mana berada dekat helikopter. Yang for information juga, ini first time aku naik helikopter. Okay, jom, let's go. Jom.
dekat belakang ni sebenarnya sangat selesa tau. Macam cakap kan, belakang dia boleh muat sampai 5, tapi kita optional lah untuk tengah ni kita letak armrest kan. Tapi ini dengan panoramic, all the view kita dapat tengok, kiri kanan kita dapat tengok kat sini. So seperti mana yang anda dengar tadi, Kapten kata kita berada dalam sekitar 1500 kaki dan kita cruising semua dalam 180 Kapten. Alhamdulillah. Kita dah sampai dah. Sebenarnya naik helikopter ni tak adalah menyeramkan seperti mana yang kau gembar-gemburkan. So kita duduk dekat Bell 407 GX ni. So cukup selesa. Belakang dia macam aku cakap boleh duduk sampai 5 orang. Tapi kita duduk 4 orang memang satu tak selesa. Walaupun dalam keadaan yang short journey ataupun long journey memang sangat-sangat sesuai. Dan satu experience yang sangat-sangat baru untuk aku. This is the first time aku naik helikopter dan juga first time juga pilot cukup terbaik lah captain dari tu. Even tengah naik, tengah landing very soft. Sedap gila. Memang sedap tu lah. Sampai kita request nak pusing macam ni. Tapi itulah, journey kita terlalu short kan. Sini ke KL City 5 minit. Gila babe. Subang ke KL 5 minit. Balik agak fast. Tapi itulah, kalau kita nak lama, kita kena sewa lah. So anyway, apa-apa pun, sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat SAS Systematic Aviation Services kerana memberi peluang ini untuk kita buat review. Ini satu honor ataupun satu orang katakan penghargaan buat kami juga untuk dapat review helikopter. Biasa kita review kereta, hari ni kita review helikopter. Dan bagi anda yang tertanya-tanya ataupun ada plan nak buat sewa, nak buat surprise laki bini, nak buat anniversary ke apa-apa, nak sewa helikopter ini, so abang letakkan sekali email dia dekat bahagian bawah dan juga website. Korang boleh tanya sendiri berapakah rate. Tapi nanti kalau nak naik, ajaklah aku sekali. Okay? Tak baik seseorang tau, naik seseorang. So barang baik kena kongsi sama, betul tak? Okay? So kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Harap next time kita dapat buat lagi program-program ataupun konten-konten macam ni. Bagi anda yang mungkin ada private jet ke, nak suruh ajak, silakan. Saya sangat-sangat terbuka buat anda. Okay? Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.